zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah. Masa tu dia pergi buat umrah lah. Dia pergi buat umrah ataupun haji. Tapi keadaannya ketika tawaf di Kaabah. Biasanya orang pergi umrah haji ni pakai kain ihram warna putih. Itu sunnah. Daripada zaman Nabi lagi semua warna putih. Tiba-tiba Sayyidina Umar terlihat ada satu orang sahabat Rasulullah, nama dia Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Dia pakai kain ihram tu tapi tak warna putih. Warna dia hijau-hijau. Maka Sayyidina Umar pun panggil Huzaifah ni. Sayyidina Umar tegaklah, awak pakai baju ihram ni berwarna. Awak tak pakai putih macam orang lain. Huzaifah berhujah dengan ilmu dia. Dia kata bukannya haram pun. Pakai putih ni kan bukannya syarat, bukannya wajib ataupun rukun di dalam ihram tu. Pakai putih ni sunat je. Tak pakai pun tak apa. Nak pakai color apa pun tak apa. Sayyidina Umar kata, memanglah hang nak pakai color apa pun tak apa. Aku pun tahu hukum tu. Masalah lah ni, hang tu sahabat Rasulullah. Bukan orang biasa-biasa. Jadi kalau hang tak tunjukkan contoh sunnah yang terbaik, kalau hang tak tunjukkan cara ibadah yang terbaik, hang nanti akan menjadi ikutan dan menjadi dalil kepada orang yang lain. Satgi pakat-pakat tak mau amal sunnah, tinggal warna putih, bubuh warna-warni, pi pakai ihram dengan warna yang pelbagai. Lepas tu dia berkata Huzaifah tu sahabat Nabi. Hang nak memulakan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Nabi. Dia tanya pada dia, betul juga. Jadi ada kalanya benda tu tak salah tetapi akan ditegur oleh tok guru. Contohnya pelajar pondok, tok guru akan tegur, awak tak pakai kepiah, awak tak pakai serban, kan, awak tak pakai jubah, kan, keluar pakai seluar jin lagu ni macam orang biasa. Depa akan berhujah dengan ilmu. Itu kan sunat pakai jubah ni, orang Arab lah apalah. Kita pakai macam biasa pun tak apa. Macam-macam dia nak hujah dengan tok guru dia. Padahal tok guru dia tegur dia tu, tok guru dia faham pakai kepiah bukannya wajib. Pakai jubah bukannya wajib. Pakai kurta ke apa ke pakaian Islamik ni tak wajib. Keluar daripada pondok madrasah, ada PhD Islamik ke, ada master Islamik ke, degree Islamik ke, nak pakai seluar jin ke, buat rambut remoh lagu mana ke, bubuh topi sudu ke apa ke, tu semua tak haram. Tapi hang kena pekiak lah, hang ni bila masuk dalam masyarakat orang panggil hang ustaz. Dan bila tengok hang ustaz sama aja dengan artis-artis, tang mana yang kata syiar Islam tu? Hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah akan terkubur disebabkan kamu. Orang akan berdalilkan kamu. Nanti semua orang ramai ke masjid dah tak pakai lagi kepiah, tak pakai lagi serban, semua pakai baju biasa saja. Lepas tu dia berkata, awak lagu tu awak tak pakai kopiah pun semua. Kan ustaz-ustaz pun tak pakai. Kan ustaz-ustaz pun ni tak pakai kopiah dah. Kan dijadikan dalil untuk mengkuburkan sunnah Rasulullah. Akhirnya jadi macam gereja. Main masjid dengan kopiah tak ada apa, tak ada pakai baju kol lah apalah, serupa macam gereja. Main masuk gereja dengan main masuk masjid sama. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat particular, sangat-sangat spesifik supaya orang Islam ada identiti tersendiri. Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah tengok orang Yahudi pakai kepiah. Orang Yahudi kan pakai kepiah kan, walaupun kepiah dia kecil kan. Pakai kepiah, Nabi tengok, loh Yahudi pakai kepiah apa ya? Maka Rasulullah mengarahkan para sahabat semua pakai serban untuk membezakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Kalau pakai kepiah saja, sama apa macam orang Yahudi. Itu situasi di Madinah. Main-main sebab sahabat Nabi masa tu dia pun pakai kepiah sajalah, tak pakai serban. Kadang-kadang pakai serban, kadang-kadang tak pakai serban. Bila hijrah saja ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi pakai kepiah. Oi, tak boleh jadi
Kita kena berbeza daripada mereka. Kita ada identiti kita sendiri. Kita orang Islam, mana boleh kita ni menjadi golongan yang meniru-niru orang lain. Sepatutnya bangsa lain yang tiru kita. Pasal kita adalah hak, kita adalah kebenaran. Kita adalah uswah. Kita adalah ikutan, bukan kita yang mengikut orang. Tak lagi duk ikut trend sana, ikut trend sini, ikut pakai baju rupa sana, ikut pakai baju rupa orang situ. Trend Eropah, trend China, trend Korea, pakai duk ikut orang. Tang mana yang Islam menjadi ikutan tu? Islam yang duk mengikut tu. Nabi kata akhir zaman nanti umat Islam jadi macam buih. Berlembak-lembak umat Islam tapi jadi macam buih-buih di lautan. Angin tolak ke kanan, pru, bagak-bagak pergi kanan. Angin tolak ke kiri, pru, pergi kiri. Sekali mereka buat trend satu benda berjoget sana, bagak-bagak orang Islam duk ikut. Sekali mereka buat trend apa nama main lampu, lagi bagak-bagak main lampu. Sekali main lilin, main lilin. Sekali buat trend apa buat macam-macam aksi gaya dengan tok-tok nenek sekali ikut, bagak-bagak duk ikut. Sampai macam buih, tak ada pendirian. Tak ada pendirian, tak ada jati diri, tak ada orang kata apa? Image tersendiri. Lemah umat Islam pada zaman sekarang ni. Pasal tak boleh nak bangga dengan kehebatan Islam tu sendiri dan kehebatan sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW ketika di Mekah, Nabi SAW ni tak mau buat rambut sikat tepi. Ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab hadis. Nabi tak mau sikat rambut tepi. Pasal apa? Sebab ia adalah gaya sikat rambut orang-orang musyrikin Mekah dan juga orang-orang Majusi. Penyembah-penyembah berhala, penyembah api, dia pun buat sikat rambut tepi. Supaya macam orang Korea kan, rambut sikat tepi. Jadi Nabi tak mau buat rambut sikat tepi. Nabi buat rambut sikat belah tengah. Pasal apa? Pasal ahlul kitab melakukan sedemikian. Ahlul kitab masa tu yang dalam hadis tu merujuk kepada Kristian, Nasrani. Pasal apa Nabi ikut Nasrani ni? Dalam hadis tu menjelaskan ketika tidak ada wahyu lagi daripada Allah untuk Nabi mengidentitikan diri sebagai apa, maka benda-benda yang Allah Ta'ala boleh wahyu, Nabi SAW cenderung untuk mengikuti amalan-amalan daripada Nasrani. Seperti sikat rambut, Nabi akan ikut Nasrani. Sebab apa? Nabi percaya amalan itu ada hubung kait dengan Nabi Isa AS. Lepas tu Nabi Isa kan, mereka buat patung dia pun buat rambut belah tengah, Nabi Isa ni. Sebab dalam ajaran mereka memang mereka menggambarkan Nabi Isa sebagai orang yang rambut belah tengah. Dan Nabi SAW sendiri pernah tengok Nabi Isa. Nabi pun tahu Nabi Isa ni rambut belah tengah. Maka Nabi SAW pun buat gaya rambut belah tengah. Tetapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah supaya jangan lagi ikut siapa-siapa, hang yang patutnya orang ikut, bukan hang ikut orang. Allah Ta'ala keluarkan perintah kepada Rasulullah, jangan duk ikut orang dah. Hang sendiri yang kena buat trademark sendiri dan semua orang bakal ikut hang. Maka ketika itulah Nabi SAW bagi tahu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru sesuatu kaum, dia akan digolongkan sebagai kaum tersebut di akhirat nanti. Duk tiru Korea lagi bangkit dengan orang Korea. Duk tiru Amerika, lagi bangkit bersama dengan orang Amerika. Duk tiru orang Eropah, orang London, orang Perancis, nak jadi orang Perancis sangat. Nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang Perancis. Kita nak dibangkitkan dengan Rasulullah. Biar Rasulullah lead kita kat depan, bawa pergi ke Padang Malaysia. Ini bangkit-bangkit dengan Trump, dengan Biden, dengan Obama, dengan apa-apa semua di Amerika. Pasti nak ikut Amerika kan? Lagi ada ikut apa artis-artis Korea, K-pop apa semua. Dia pun nak bawa kita ke mana? Dan dia pun nak bawa kita ke syurga. Kalau ada, bagi dalil dia dulu. Jadi Nabi SAW sangat-sangat, orang kata, ada identiti tersendiri. Jadi walaupun benda tu tak wajib, macam tadi Tok Guru tegur, apa ni, pelajar-pelajar agama, pakailah macam ustaz sikit. Orang lah bidah balik. Bidah balik. Mereka kata bukannya wajib pun. Ada pula hak kata hak ni semua adat orang Arab saja. Adat orang Arab ni kata bukannya ibadat. Nak pakai apa pun tak apa. Islam ni mudah. Lah lagi masjid jadi serupa gereja. Jadi serupa gereja nanti semua pakai t-shirt kan. Semua main pakai coat, pakai baju raja kan, macam padri-padri, macam orang Kristian, macam orang Yahudi pergi ke depa punya sinagog depa. Jadi mana identiti Islam tu?
Mana yang kata Islam yang menjadi ikutan? Islam pula duk mengikut-ikut orang. Itu yang Nabi SAW bagi tahu. Di akhir zaman nanti, kamu akan mengikuti mereka ini sejengkal demi sejengkal, demi sejengkal, demi sejengkal. Sampai kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun hampa ikut sekali. Maka sahabat bertanya, siapa mereka itu? Adakah yang dimasukkan Nasrani dan Yahudi, ya Rasulullah? Nabi SAW bagi tahu, habis itu siapa lagi? Maksudnya di akhir zaman nanti pakat-pakat duk ikut Yahudi, pakat-pakat duk ikut Nasrani, sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Kita tegur awak tak pakai kopiah, awak tak pakai serban, awak tak pakai jubah, dia marah kita balik, dia bidah kita balik. Biar apalah aku nak ikut orang Yahudi ke Nasrani ke apa-apa. Itulah hak Nabi maksudkan, nanti depa masuk lubang biawak pun pakat-pakat ikut masuk lubang biawak sekali. Jadi kita kena ada identiti kita. Kita kena bangga dengan leluhur kita, kena bangga dengan kita punya identiti. Kalau kata tak mau hak Arab-Arab ni, nak jubah-jubah dia kata Arab, Melayu punya bangsa ni sendiri, mereka design pakaian-pakaian mereka itu mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, contohnya macam pakai tanjak. Tanjak itu serbannya orang Melayu. Nah, pakai baju Melayu yang labuh sampai menutup punggung. Yang itu adalah komis. Nah, dalam hadis kan Nabi SAW paling gemar memakai komis. Komis tu apa? Komis tu ialah pakaian yang dah siap berjahit. Pakai kain sarung, dia pakai sarung kat atas. Macam kurta, macam jubah, macam baju Melayu, semua tu satu kategori. Semua tu kira sunnah. Pakai kain plekat. Kain plekat ada orang Melayu. Kain plekat adalah sunnah Rasulullah SAW juga. Dalam hadis menyatakan Rasulullah sentiasa memakai kain. Bahkan setengah ulama mengatakan kami tak jumpa hadis Nabi pakai seluar. Nabi pakai seluar kami tak jumpa hadis dia. Sebab dalam hadis-hadis Rasulullah, para sahabat melaporkan baginda pakai kain. Jadi orang Melayu sendiri punya pemakaian tu dah sunnah dah. Kalau kata tak mau jadi Arab lah, pakai baju Melayu ataupun pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pakai tanjak. Kata tak mau jadi orang Arab, itu pun sunnah juga. Kena niat sunnah. Niat nak amal sunnah Rasulullah. Sebab ulama-ulama kita dulu, bila Islam datang, dia asimilisasi, dia menggabungkan budaya Arab dan budaya Melayu tu supaya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau tiba-tiba pendakwa-pendakwa Arab datang nak mengarabkan semua orang Melayu, dia pun tak terima. Jadi dia memasukkan unsur-unsur sunnah di dalam pakaian-pakaian orang Melayu. Setiap pakaian orang Melayu ada falsafah-falsafah dia. Macam baju Melayu dia ada tiga poket. 3 poket tu, kalau ikut pengkaji-pengkaji budaya Melayu, dia pun kata apa? Islam, iman dan ihsan. 3 tu. Hak tu yang menjadi fardu kepada hidup seorang Muslim. Dan bila dia punya butang dia kena ada 5. Baju Melayu yang asli butang ada 5, menunjukkan 5 rukun Islam. Semua unsur-unsur Islam dah dimasukkan oleh ulama ke dalam kita punya busana tradisional kita. Kalau kata tak mau jadi Arab sekalipun, pakai busana tradisional Melayu itu pun dah sunnah. Atau sudah ikut Yahudi, atau sudah ikut Nasrani. Kita ada jati diri kita. Kita punya trademark kita. Bangga dengan kita punya trademark kita.